Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Julhari bin Johnson Syamat dan saya akan membentangkan secara ringkas tentang topik pengenalan kepada masyarakat majmuk. Jika dilihatkan di sini, kita ada dua isi cadangan ataupun isi pengenalan lah. Jadi yang pertama sekali, apakah itu masyarakat majmuk? Oke. Masyarakat majmuk merujuk kepada kelompok masyarakat yang terdiri daripada berbagai etnik, bahasa, dan kepercayaan yang berbeza. Namun, hidup bersatu di bawah satu sistem pemerintahan yang sama, inilah asas kepada identiti negara kita, Malaysia. Secara ringkas. Dari sudut sejarah pula, pembentukan masyarakat majmuk ini adalah hasil daripada dasar penjajahan British yang telah mengasingkan kaum Melayu. China dan India mengikut fungsi ekonomi masing-masing. Pengasingan ini menimbulkan pelbagai ketegangan antara kaum. Namun, semangat kerjasama yang terjalin antara pemimpin pelbagai kaum akhirnya berjaya menyatukan tanah Melayu pada tahun 1957. Jadi kesimpulannya di sini, memahami sejarah dan definisi masyarakat majmuk adalah penting bagi kita menghayati betapa berharganya perpaduan yang kita miliki hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan kepada slide yang seterusnya. Saya akan membentangkan salah satu cabaran dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia, yaitu sistem pendidikan yang berbeza. Sistem pendidikan yang berbeza mengikut aliran sekolah menjadi cabaran kerana di Malaysia terdapat sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang menggunakan bahasa pengantar serta persekitaran pembelajaran yang berbeza. Keadaan ini boleh menyebabkan pelajar kurang berinteraksi antara kaum lain kerana mereka lebih banyak bergaul dengan kaum sendiri. Apabila interaksi ini terhad, pelajar sukar untuk memahami budaya dan adat resam kaum lain sejak kecil. Hal ini seterusnya mewujudkan jurang sosial dan menyukarkan proses integrasi dalam masyarakat majmuk. Sebagai contoh, pelajar di sekolah jenis kebangsaan Cina kebanyakannya bergaul dengan kaum Cina sahaja, manakala pelajar di sekolah kebangsaan lebih ramai dalam kalangan kaum Melayu. Kesimpulannya, sistem pendidikan yang berbeza ini merupakan salah satu cabaran dalam usaha membentuk masyarakat yang majmuk di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Barin Bakri dan saya ingin membincangkan tajuk ini dari aspek kurangnya toleransi terhadap kaum lain sejak sebelum kemerdekaan Malaysia. Masyarakat di Malaysia sebelum kemerdekaan hidup secara berasingan mengikut kaum, pekerjaan dan kawasan tempat tinggal akibat dasar pecah dan perintah British. Hal ini membawa kepada kaum Cina, Melayu, India dan kaum lain-lain tidak hidup bersama, menyebabkan kurangnya persahabatan dan interaksi antara kaum, menyebabkan mentaliti masyarakat yang kurang berperpaduan. Selain itu, kurangnya toleransi juga disebabkan oleh isu kerakyatan dan hak istimewa sebelum kemerdekaan, turut menimbulkan ketegangan serta ketidakpercayaan antara kaum. Pada masa sebelum kemerdekaan, kaum bukan Melayu menuntut hak kewarganegaraan secara longgar kerana mereka telah menetap dan menyumbang kepada ekonomi tanah Melayu. Malangnya, segolongan masyarakat Melayu membangkang idea ini kerana mengancam kedudukan politik dan identiti orang Melayu sebagai penduduk asal. Perkara ini menyebabkan ketegangan antara kaum sehingga kini masih ada lagi kaum bukan Melayu tidak berpuas hati dengan hak keistimewaan kaum Melayu. Saya berpendapat bahawa segolongan masyarakat dahulu mengajar anak mereka untuk tidak berinteraksi dan tidak menghormati kaum lain oleh kerana dua perkara yang diulaskan tadi. Perkara ini menyebabkan kurangnya toleransi dengan kaum lain sehingga zaman kini. Keadaan ini menjadi cabaran kepada kerajaan untuk membentuk identiti nasional dan semangat perpaduan selepas kemerdekaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ketidakseimbangan ekonomi antara etnik juga merupakan cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Berkait dengan kedatangan penjajah ke Tanah Melayu yang menjalankan dasar pecah perintah telah menempatkan orang-orang Cina tinggal di bandar untuk menjalankan perniagaan dan di kawasan Lombong. Manakala orang Melayu tinggal di kawasan luar bandar sebagai petani dan nelayan kecil, dan orang India menjadi buruh kasar dan bekerja di estet serta ladang-ladang. Ketidakadilan dasar pentadbiran British di Tanah Melayu, khususnya amalan dasar pecah dan perintah ini,
berjaya memisahkan masyarakat Melayu kepada beberapa kumpulan kecil seperti golongan raja, bangsawan atau elit Melayu dan rakyat bawahan. Hal ini menyebabkan pada awal kemerdekaan, kedudukan ekonomi masyarakat Bumiputra, khususnya masyarakat Melayu, menjadi lemah dan ketinggalan. Ramai orang Melayu hanya memiliki kebun getah dan kelapa yang berkeleluasan tidak melebihi 3 ekar seorang dan diberikan tanah yang dikategorikan sebagai rizab Melayu oleh British. Orang Melayu terpisah daripada ekonomi moden dan kekal menjalankan ekonomi tradisional jika dilihat jurang kemiskinan antara kaum menjadi semakin meluas. Mengapa perkara sebegini berlaku? Hal ini kerana penempatan ekonomi mengikut etnik di kawasan sektor yang dikuasai oleh orang Melayu memerlukan tenaga yang banyak. Akan tetapi hasilnya kurang. Perkara inilah yang membawa kepada isu ketidakpuasan hati dan ketidakseimbangan ekonomi serta masih perlu ditambah baik sehingga kini. Hal ini kerana jika perkara ini tidak ditangani, ianya boleh menggugat perpaduan masyarakat. Baiklah, saya akan membentangkan cabaran pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bagi aspek politik. Okay, pertama sekali, parti UMNO, MCA dan MIC mewakili kaum yang berbeza dan keadaan ini menyebabkan parti politik itu lebih mengutamakan kepentingan kaum masing-masing berbanding kepentingan bersama. Selain itu, parti politik juga bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan sokongan rakyat semasa pilihan raya. Terdapat pihak yang menggunakan isu perkauman untuk menarik perhatian. Dan hal ini boleh menyebabkan perpecahan serta salah faham antara kaum. Persaingan kuasa politik juga boleh menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat jika tidak dikawal dengan baik. Oleh itu, semua pihak perlu mengamalkan toleransi dan menghormati kepelbagaian kaum demi mengekalkan perpaduan negara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengaruh media sosial dan penyebaran maklumat tidak sahih yang merupakan antara cabaran sosial yang signifikan dalam proses transformasi sosial ke arah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah menjadikan media sosial sebagai medium utama dalam penyebaran maklumat serta interaksi sosial dalam kalangan masyarakat. Walaupun media sosial membawa pelbagai manfaat seperti memudahkan komunikasi dan mempercepatkan penyampaian informasi, penggunaannya yang tidak terkawal boleh memberikan implikasi negatif terhadap keharmonian negara. Hal ini demikian kerana media sosial sering disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan maklumat tidak sahih, berita palsu, fitnah serta provokasi yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan budaya. Penyebaran maklumat sedemikian boleh mempengaruhi pemikiran masyarakat, menimbulkan salah faham serta mencetuskan prasangka antara pelbagai kaum. Sebagai contoh, insiden rusuhan di Kuil Sri Mahamariaman pada tahun 2018 menjadi semakin tegang apabila pelbagai berita palsu, video yang dimanipulasi dan kenyataan berbaur perkauman tersebar secara meluas di media sosial sehingga mencetuskan ketegangan masyarakat. Selain itu, kajian yang dijalankan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut menunjukkan bahawa sekitar 80% kandungan bahan di media sosial ketika itu berbau perkauman, sekaligus membuktikan bahawa media sosial boleh menjadi medium penyebaran sentimen negatif yang menggugat perpaduan negara. Dalam konteks masyarakat majmuk, keadaan ini amat membimbangkan kerana boleh menggugat perpaduan, merenggangkan hubungan sosial dan mewujudkan ketegangan dalam masyarakat. Kewujudan ucapan kebencian, diskriminasi dan stereotip dalam media sosial juga mampu menghakis nilai toleransi serta sikap saling menghormati yang menjadi asas kepada keharmonian negara. Sekiranya isu ini tidak dibendung, usaha untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan stabil akan menjadi lebih sukar. Oleh itu, masyarakat perlu mengamalkan penggunaan media sosial secara beretika, menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya serta meningkatkan literasi digital bagi memastikan media sosial menjadi medium yang menyumbang kepada perpaduan dan bukannya perpecahan. Selamat sejahtera, nama saya Joel Julius dan saya akan membincangkan isi dari aspek
perbezaan budaya dan adat resam di Malaysia. Walaupun negara kita dikenali dengan kepelbagaian, terdapat rintangan yang perlu kita fahami untuk membentuk masyarakat majmuk yang sejati. Cabaran pertama ialah ketegangan etnik terpendam. Di sebalik keharmonian profesional yang kita lihat di permukaan, sebenarnya wujud jurang emosi dan sosial yang ketara. Hal ini berlaku karena interaksi antara kaum seringkali terhad kepada urusan kerja saja tanpa adanya integrasi budaya yang lebih mendalam. Sebaik contoh, kita dapat melihat kecenderungan pembentukan klik atau pengasingan sosial mengikut kaum masing-masing, terutamanya semasa waktu rehat atau aktiviti di luar pejabat. Seterusnya ialah konflik nilai dan gaya komunikasi silang budaya. Perbezaan latar belakang etnik setiap individu sangat mempengaruhi cara mereka berinteraksi, memberi maklum balas, dan membuat keputusan dalam sebuah organisasi. Contoh yang paling jelas ialah berlakunya salah faham komunikasi antara budaya yang mementingkan ketegasan atau sikap terus terang dengan budaya yang lebih mengutamakan keharmonian melalui komunikasi yang berlapik atau berkias. Cabaran ketiga pula ialah kejahilan terhadap sensitiviti dan pantang larang budaya. Kurangnya literasi atau pengetahuan tentang amalan kaum lain boleh mencetuskan konflik tidak disengajakan dalam masyarakat kita. Contohnya, wujud ketidakpekaan terhadap sensitiviti agama atau adat resam dalam aspek penyediaan makanan, tata cara berpakaian, maupun adat semasa menghadiri perayaan kaum lain. Sekian saja pembentakan saya untuk bahagian ini. Kesimpulannya, kegagalan dalam menangani cabaran transformasi ini bukanlah rintangan yang kecil. Kesan yang akan berlaku sekiranya cabaran-cabaran tersebut tidak ditangani adalah keharmonian negara terjejas. Interaksi yang dipenuhi sikap etnosentrisme antara kaum menjadikan jurang pemisahan sosial dan akan semakin melebar. Tanpa usaha, isu-isu sensitif akan mencetuskan ketegangan kaum yang membawa kepada konflik fisikal seperti kejadian yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969. Hal ini boleh memberikan keburukan kepada negara dalam berbagai aspek seperti ketidakstabilan politik dan sosial yang membawa kepada kemerosotan pembangunan negara. Namun, terdapat cara untuk mewujudkan masyarakat yang majmuk. Antaranya ialah penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Saling berkongsi memperkenalkan budaya di antara kaum yang lain. Contohnya, pakaian tradisional, makanan, dan mempelajari adab serta adat kaum lain. Selain itu, melaksanakan sekolah warisan. Kementerian Pendidikan Malaysia mewujudkan perpaduan kaum dengan mewujudkan sistem pendidikan yang sama dalam sekolah kebangsaan, SJKC dan SJKT. Contohnya menjalankan aktiviti berkumpulan dan penerapan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat dan kepimpinan negara haruslah berganding bahu dalam memupuk nilai keterangkuman dan toleransi demi mengekalkan masyarakat Malaysia yang majmuk.